A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita pada pagi ini dalam siri Kultum. Mungkin kita semua ada yang maklum bahawa bulan Oktober adalah bulan kesihatan mental. Jadi insya-Allah saya akan bercakap sikit tentang tajuk ini. Jadi kesihatan mental mempengaruhi cara kita berfikir, merasakan sesuatu dan berkelakuan dan bertindak dalam kehidupan kita seharian. Ia juga mempengaruhi kemampuan kita untuk menangani tekanan, menghadapi dan mengatasi cabaran, menjaga dan memelihara hubungan dan pemulihannya daripada ujian dan musibah. Saya akan kongsikan 3 tip atau petua untuk menjaga kesihatan mental. Ya, ada banyak lagi sebenarnya, tapi dalam masa yang singkat ini saya rasa 3 sudah mencukupi insya-Allah. Jadi tip yang pertama ialah menjaga tubuh badan. Okey, tubuh dan minda kita ini berkait rapat. Jadi jika kita menjaga tubuh badan kita, kita juga menjaga minda kita. Okey. Dalam penjagaan tubuh badan ini, pertama ialah makanan yang berkhasiat. Okey, kita naklah mengambil makanan yang berkhasiat, yang penuh nutrien, sebab penyelidikan menunjukkan bahawa makanan yang kita makan adalah sebahagian besarnya mempengaruhi kesihatan mental kita. Yang kedua dalam penjagaan tubuh badan adalah bersenam ataupun pergerakan tubuh badan. Tidak kira lah apa kita buat, aerobics ke ataupun tai chi ke, berkebun ke ataupun berjalan sekeliling kampung, asalkan kita bergerak. Jadi apabila kita melakukan senaman ini, ada banyak dia punya aspek-aspek yang boleh membantunya. Pertamanya, ia membantu kita mengatasi tekanan. Okay. Keduanya, mengurangkan kegelisahan. Ketiganya, meningkatkan mood kita. Keempatnya, meningkatkan tenaga kita. Dan kelimanya, membantu kita untuk tidur lelap. Okay. Dalam penjagaan tubuh badan juga, penjagaan tubuh badan ini, kita juga perlu mendapatkan tidur yang mencukupi. Jadi apabila kita cukup tidur, lebih mudah untuk kita mengatasi tekanan. Okay, untuk menangani suatu masalah, menumpukan perhatian, berfikir secara positif dan mengingat sesuatu dengan mudah, insya-Allah. Jadi yang keduanya, tips kedua ialah amalkan pemikiran yang sihat. Jadi kesihatan mental yang baik ini tidak bermaksud kita hanya mempunyai fikiran yang gembira setiap hari kan. Jadi banyak dalam kehidupan ini perkara yang menyedihkan atau menyakitkan hati kita. Kita juga banyak mempunyai masalah dalam kehidupan kita. Jadi kesihatan yang mental yang baik ini bermaksud kita melihat sesuatu keadaan itu dan kita menangani dengan cara yang terbaik. Okey. Dalam amalan pemikiran yang sihat ini, kita kena perhatikan cara kita berfikir. Pertama, cara kita berfikir yang kadang merangkap kita. Okey. Beberapa perangkap pemikiran yang biasa yang kita lakukan apabila kita memikirkan perkara buruk ni selalu berlaku pada diri kita saja kan. Tak ada perkara baik yang berlaku pada diri kita. Yang keduanya, kita fokus hanya kepada sisi yang negatif pada setiap situasi kan. Tengok yang negatif saja, tak ada yang positif. Dan yang ketiganya, kita suka membuat kesimpulan sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya berlaku, ataupun dengan kata lain berprasangka. Jadi contohnya kan, katalah kita menelpon kawan kita, berkali-kali tidak berjawab kan. Terus kita buat kesimpulan, wah, kawan saya ni tidak call saya balik lah, maknanya dia ni mesti dah tak suka dah dengan saya kan. Okey. Bagaimana cara kita nak mengatasi pemikiran yang begini kan. Okay. Kita boleh cabar pemikiran yang dikatakan sebagai perangkap pemikiran ini dengan melihat kepada fakta. Ditanyakan pada diri kita beberapa soalan untuk mencari jawapan pada fakta, beberapa fakta. Jadi soalan-soalan yang boleh kita tanya pada diri kita ialah apakah bukti untuk menyokong pemikiran ini? Keduanya, adakah saya telah memikirkan semua keadaan? Adakah ada perkara yang tidak yang saya terlepas? Kemudian, adakah saya pernah berada di kedudukan ini sebelum ini? Apakah yang berlaku kemudian? Sekiranya rakan saya itu berada dalam keadaan sama, apa yang akan saya katakan? Atau if I were in her shoes kan? Okay. Setelah kita melihat fakta, kita boleh menggantikan pemikiran ataupun perangkap pemikiran ini dengan pemikiran yang lebih seimbang. Keduanya dalam mengamalkan pemikiran yang sihat ini ialah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Okey.
Kita memang menghadapi berbagai masalah setiap hari kan. Ada yang dapat menyelesaikan beberapa masalah dengan mudah. Ada beberapa masalah yang kita boleh dapat selesaikan dengan mudah, dan mungkin ada yang memerlukan tindakan yang lebih rumit. Jadi ada beberapa kaedah sebenarnya dalam menyelesaikan masalah. Jadi saya akan kongsikan satu kaedah yang mudah yang mempunyai 6 langkah. Okay? Langkah pertama, kita tentukan apa masalahnya. Bila kita dah tahu apa masalahnya, barulah kita boleh bertindak untuk memperbaiki. Keduanya, fikirkan penyelesaian ni dalam atau tujuan akhir yang berbeza-beza. Kita kena brainstorm atau fikir berbanyak penyelesaian yang kita boleh fikir. Kita buat senarai. Kadang-kadang senarai tu nampak macam bodoh sikit, tak apa, teruskan buat senarai. Langkah ketiganya, kita pilih penyelesaian yang kita fikir boleh berfungsi dengan baik. Langkah keempat, kita tentukan apa yang perlu kita lakukan untuk mencuba penyelesaian tadi, ataupun kita buat action plan. Kemudian yang kelimanya, kita laksanakan rancangan kita. Keenamnya, kita lihat kembali, lihat apakah rancangan kita telah berjaya. Sekiranya tidak berjaya, kita pilih penyelesaian lain dari senarai yang kita di langkah kedua tadi untuk buat penyelesaian yang baru. Jadi teruskanlah sikit kita menemui jalan penyelesaian yang berkesan. Okey, tips yang ketiga ialah melebarkan jaringan sosial kita. Okay. Orang yang dalam kehidupan kita ni sebahagian besar mempengaruhi kesihatan mental kita. Okay. Mereka ini berbeza-beza lah. Termasuklah mungkin ahli keluarga kita, saudara mara kita, jiran tetangga, rakan, kawan-kawan, rakan sekerja, dan lain-lain lah. Ya. Mereka ini akan kita perlu. Yang keduanya, menjalinkan hubungan dengan orang-orang yang di sekeliling kita ini. Okay. Jadi kita jalinkan hubungan baik dengan mereka supaya mereka ini memang orang-orang yang boleh memberi manfaat pada kesihatan mental kita. Ya. Jadikan jaringan sosial itu tadi terdiri pada orang-orang yang menyokong kita, yang meraihkan kejayaan kita, boleh membantu menangani masalah kita, saling tolong menolong, berkongsi waktu-waktu gembira dan berita-berita gembira contohnya, dan kita saling belajar di antara satu sama lain. Jadi jika ada di antara mereka itu yang mempunyai yang tidak menyokong kesihatan mental kita, mungkin kita boleh lepaskan hubungan tersebut. Ia agak sukar, tapi kadang-kadang kita perlu melepaskan orang-orang yang sedemikian rupa. Yang keduanya, dalam melebarkan jaringan sosial ini, kita membantu atau menolong orang lain. Dia tidak dinafikan apabila kita membantu atau menolong orang lain, kita merasa seronok kan, dan sikit sebanyak memberi kepuasan pada diri kita kan. Jadi kita boleh lakukan saja secara informal, atau kita boleh menjadi sukarelawan kan, untuk membantu bangsa banjir sebenarnya, bangsa kebakaran, ataupun mengadakan sumbangan pada mereka yang memerlukan. Jadi dengan membantu orang lain, kita juga membantu untuk menjaga kesihatan mental kita. Okey, dan seterusnya, dapatkan pertolongan apabila kita sendiri memerlukan. Jadi kalau kita sakit misalnya kan, kita akan pergi jumpa doktor kan. Itu juga kalau kita perlukan bantuan dari segi kesihatan mental kita, hendaklah kita mencari orang yang boleh membantu, umpamanya kaunselor ke, psikiatris ke, ahli psikologis. Okey, jadi itulah 3 tips yang saya boleh kongsikan ya untuk menjaga kesihatan mental. Yang pertama tadi ialah menjaga tubuh badan. Yang kedua ialah mengamalkan pemikiran yang sihat, dan ketiganya kita melebarkan jaringan sosial. Jadi setakat ini saja. So pada akhirnya ini kita berdoa pada Allah SWT supaya sentiasa memberikan kita tubuh badan dan minda yang sihat, agar dapat kita terus beribadah kepadanya, insya-Allah. Jadi setakat itu saja, apa-apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.